Akhirnya Piala Malaysia terbang ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berjaya menjadi juara Piala Malaysia setelah mengalahkan Sarawak dengan jaringan 2-1. Tahniah kepada pasukan Brunei Darussalam yang mencatatkan sejarah gemilang. Saya bermain bola sepak sudah dari bangku sekolah, itu sekolah rendah. Keinginan untuk bermain itu boleh dikatakan sentiasalah hari-hari. Kalau dari Damit, kalau akan jadi main bola ni, actually my parents dah berapa menggalakkan aku main bola. Until my brother-in-law come into our family, marrying my sister. So from there, aku start orang yang mendorong ke dia aku untuk menjadi seorang pemain bola. Because he always bring me setiap game bola. Menyarungi jersey kebangsaan itu merupakan satu kebanggaan. Itulah endingnya kalau sebagai seorang pemain, apabila kita sudah mencapai untuk menyarungi jersey kebangsaan, mewakili negara, merupakan satu kebanggaan bagi setiap pemain. Wearing baju kebangsaan dengan ada flag is satu tanggungjawab yang untuk barat untuk dipikul. Pada tahun-tahun akhirnya, itu tahun 1987, Brunei yang pertama kalinya memasuki ke semifinal, dan seterusnya 98 merupakan juga kali kedua Brunei memasuki ke semifinal, tetapi tidak tercapai. Dan pada tahun 1999 Brunei telah berjaya ke final dan seterusnya menjuarai Piala Malaysia, yang merupakan satu impian lah. Lebih-lebih lagi Brunei telah mengikuti kejuaraan Piala Malaysia itu sudah sekian lama. Pasukan paling yang toughest team for us to play with is will be Pahang. So Pahang, why is very toughest? Because the coaches, I think our coach at that time is David Wood, is very good friend of Pahang coach. So they have the same game plan. So that's why we are kind of penyerang berbalas-balas untuk menang kalah. So of course, I think since the coach is nyerang a very good, close and good friend, so they will beat each other. So when we lose home, we try to beat them in our way, and then we did it. I think the game was refereed by two referees, I believe. Yeah. So from there, whenever there's a draw game, so we have to take the penalty shootout. So from that penalty, I'm one of them who took the penalty. So it's kind of facing number one Malaysia goalkeeper, Khairul Azman. So who doesn't know him? Everyone knows him. Even Asia also knows him. So he saved both of my penalties, home and away. I didn't score to him. That's why we lost the game. Selepas game ke-6, I think it was a shock news when we heard that David Wood left us because we said his own reason. So it really a struggle for us lah. Dan ketika penggantian itu memanglah ada kesukaran bagi setiap pemain, sebab strategi bagi setiap seorang coach itu adalah berlainan.
what we did is that we stay focused on what we have done before, apa yang kami pernah buat semasa David Bolt menjadi jurulatih. Kami tetap meneruskan dia punya legacy, and then with the Mick John punya cara kejurulatihannya, so we mixed up that one, so become our kind of a strength for us to achieve every game punya situation. Yeah. Sebenarnya kelebihan bagi pasukan Brunei Darussalam ketika itu adalah kita bermain satu pasukan. Sebabnya keinginan untuk menjuarai Piala Malaysia itu, dan lebih-lebih lagi kita mempunyai juga pemain sandaran kita, iaitu dua orang pemain import, iaitu Brand Birdwell dan Patron Akapo. Akapo is a very professional player. He is a very humble player. He never look down into the local players. He always give us a good example how to improve as a player. With Akapo in the team, I think Akapo has been doing his job as a striker, our strike force in Brunei team, especially when he scored the one goal, though we lost to Negeri Sembilan, but he did manage to bring Brunei to the final with the scoreline of 4-3. Bermula pada separuh akhir yang pertama, kita bertemu dengan Negeri Sembilan di gelanggang sendiri, itu di Stadium Negara. Pasukan kita berjaya menumpaskan Negeri Sembilan dengan jaringan 3-0. Jadi ini satu advantage bagi pasukan Brunei setelah menumpaskan Negeri Sembilan 3-0. Jadi mereka bermain di tempat lawan pusingan kedua, itu di peringkat separuh akhir. Jadi rasa-rasanya saya sebagai pengguna sukan ketika itu merasa gemetar juga ya. Walaupun kita mendahului 3-0 di pusingan pertama, tapi di separuh kedua, separuh akhir kedua, bermain di gelanggang luar memang mempunyai satu tugas yang begitu rumit sekali. Apatah lagi Negeri Sembilan kadang-kala penontonnya cukup menggerunkan ya. Jadi walau macam mana pun ketika itu dengan semangat yang tinggi, walaupun pasukan Negeri Sembilan seringkali melakukan beberapa serangan demi serangan dan kita tewas dengan jaringan 1-3, tetapi sudah cukup untuk kita masuk ke peringkat akhir dari segi jaringan. Akhirnya kita mencatatkan satu sejarah. Inilah yang dinanti-nantikan oleh Brunei Darussalam, di mana Piala Malaysia adalah satu piala yang begitu digemari oleh rakyat Malaysia dan juga Brunei Darussalam dan juga Singapura. Jadi dalam peringkat akhir ini kita juga berbangga dengan kehadiran para penonton walaupun bermain di gelanggang luar di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Saya difahamkan hampir 4,000 penyokong Brunei terbang ke Stadium Negara, Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dengan semangat tinggi, dengan sokongan yang begitu rapi, dengan kehadiran Duli Yang Terhormat Mulia Panggilan Sri Bendahara Sri Maharaja yang selaku yang dipertua Majlis Olimpik, akhirnya pemain-pemain Brunei dengan semangat yang tinggi, dengan gelakan daripada penyokong-penyokongnya, bermain begitu cemerlang. Dalam separuh masa yang pertama, kita berjaya mengatasi Sarawak dengan jaringan 1-0. Jaringan dibuat oleh Rosliman, pemain kerdil, pemain muda ketika itu. Gol pertama Brunei Darussalam, Rosli Haji Liman. Dalam separuh masa yang kedua, kalau tak silap saya, Sarawak berjaya menyamakan kedudukan. Jadi perlawanan semakin tegang dan mendebarkan. Saya sebagai pengulas ketika itu pun cukup rasa gelisah dengan aksi kedua-dua pasukan, serang balas antara satu sama lain, dan akhirnya di minit-minit yang saya kira hampir 20 minit untuk tamat, Brunei Darussalam melalui Rosliman berjaya menjadikan gol kemenangan untuk Brunei Darussalam dengan jaringan 2-1. Jadi cukup mengembirakan, bercampur sedih ya. Saya selaku pengulas pun terpaksa memberi sokongan kepada peminat-peminat di Brunei Darussalam
dan saya kagum dengan sukunan padu yang telah pun ditunjukkan oleh peminat-peminat kita. Dan kita ucapkan syabas kepada kesebelasan pemain-pemain bola sepak ketika itu yang telah menunjukkan satu semangat juang yang tinggi dan akhirnya kita berjaya merampas Piala Malaysia. I cried. I cried because this is something that I can show to my late father why I play football. This is my achievement that I want to show to him. Yeah. Harapan saya kepada pemain-pemain muda, kita haruslah mengikuti latihan yang sungguh-sungguh dan kita juga bersyukur pada ketika ini pasukan bersifat Brunei Darussalam sudah banyak melahirkan jurulatih-jurulatih yang berkaliber, yang mempunyai sijil-sijil yang telah diiktirafkan oleh AFC. Dan kepada pemain-pemain, saya rasa peluang untuk mereka berlatih dengan secara sistematik adalah begitu baik. Pesanan kepada pemain-pemain muda, pemain-pemain muda negara, kalau akan mau jadi pemain bola kebangsaan, mestilah mempunyai satu komitmen, dibantu dengan semangat serta disiplin yang tinggi untuk menjayakan. Dalam apapun jua bidang, untuk mencapai wawasan negara 2035, elemen-elemen ini boleh diguna pakai untuk mencapai apapun jua matlamat negara. InsyaAllah dengan didikan, dengan semangat, dengan adanya komitmen yang tinggi, kita percaya dan kita yakin pasukan Brunei satu masa nanti akan mampu diisytiharkan sebagai pasukan yang disegani di peringkat serantau dan juga antarabangsa. Brunei yakin.